Baiklah, video kali ini kita akan mendengar sebuah kisah seram mengenai penunggu di sebuah pulau. Tunggu selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Alif Bosku. Baiklah, channel ini banyak menyediakan video-video yang menarik, jadi jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang loceng untuk update video-video yang terbaru. Jadi video kali ini kita akan bercerita mengenai penunggu di sebuah pulau. Jadi baru-baru ni saya ada bercuti di sebuah pulau di Sabah dan saya ada berjumpa dengan seorang rakan saya, sahabat saya, iaitu Abang Wan. Jadi saya bertanyakan dengan Abang Wan sekiranya ada kisah-kisah seram di pulau-pulau yang dia pernah pergi. Jadi dia sudi berkongsi satu kisah seram mengenai seorang pelancong yang datang ke pulau di kawasan tersebut dan dia menceritakan mengenai bagaimana pelancong tersebut telah diganggu. Jadi apa buang masa lagi, jom kita dengar kisah seram daripada Abang Wan. Jom. Kita balik. Okey, mungkin kongsi cerita sikit lah. Kami di sebuah pulau tu. Ini kisahnya ni kawan aku lah yang alami dan dia cerita dengan aku sendirilah yang dia lalui peristiwa tersebut lah. Ceritanya tu dia di sebuah macam tempat pulau lah. Pulau tu tempat orang-orang kampung lah. Orang kampung. Dia memang jenis orang yang datang menengok komuniti yang sesuatu tempat lah, macam dia pergi tempat hutan, tengok komuniti orang yang di hutan kan, orang-orang asli macam tu. Satu masa ni kami pergi, habis tu petang lah tengok sunset, matahari melayan. Tengok matahari terbenam lah. Tengok matahari terbenam lah. Sebelum dia pergi tempat matahari terbenam tu, dia ada satu laluan kuburan lah begitu. Untuk pergi tempat kuburan tu, tempat tengok matahari tu di ujung pantai tu, tapi ada kuburan di tepi pantai. Kuburan ni memang ada kuburan baru, ada kuburan lama lah. Tapi iyalah, kita sedia maklum orang-orang yang masih bukanlah kita cerita dia moden kan. Dia orang masih ada kepercayaan macam primitif begitulah. Jadi kuburan tu dia ada satu lampu tau, tin biskut tu yang besar tu. Habis tu dia di lubang di tepinya tu dia lubang. Habis tu dia letak di dalam tu bukan lilin. Dia letak yang macam kalau orang kampung tu cakap Ini kepercayaan orang kampung lah. Ya. Kalau selalunya orang letak lilin kan. Lilin tu cepatlah habis, mungkin dalam berapa minit habislah satu batang tu. Tapi ini dia letak satu. Kalau korang perasan kalau hari raya tu kita banyak pasang pelita. Ya. Pelita ada sumbu tu kan. Di situ dia lampu pelita tu dalam tin tu. Habis tu tin tu dia digantung di dekat kuburan tu lah. Dia buat satu macam Dekat batu nisan atau kuburan? Di batu nisan tu kan. Kawasan kuburannya tu lah. Jadi kuburan tu. Tapi dia tidak tahu kenapa dia letak gitu. Dia tidak tahu. Jadi tahulah kawan aku ni budak bandar. So dia pun tanya kenapa dia letak. Dia macam Ingin tahu. Ingin tahu, tapi dia terkeluar suara. Tak ada apa-apalah. Okey, dia tengok sunset apa semua. Kita pun tanya dia kan, kau di mana? Dia orang masih tengok sunset. Okey. Kami makan duluan. Okey, makan apa semua sembang-sembang. Kebetulan hari itu memang penat program. So, ada yang tertidur awal lah. Hari kedua tu macam cuaca yang sangat cantik daripada hari yang pertama tu. Matahari tu. Dia datang balik lah. Dia datang balik lah. Dia tidur rumah aku je. Dia tengoklah dalam sunset tu, macam seronok. Kali ni dia balik lagi lewat daripada semalam. So, dia balik lewat tu macam angin tiup je lah. Kau pun tahu macam mana kalau angin tu tiup, tiba-tiba bulu begini kan, macam sejuk, sudah macam hujan apa kan. Jadi dia pun balik lah, gelap. Dia punya bateri, dia punya handphone lowbat. Di situlah sudah ada cerita aku. Di laluan kuburan tu memang pokok kelapa ya, pulau kan pasir, pokok kelapa mana ada pokok lain. Pokok kelapa, habis tu yang pokok nipah. Ini. So dia pun macam ikut cahaya siap lah. Dia pun tak tahu macam mana tu boleh ada cahaya di depan, dia ikut cahaya tu. Tapi alhamdulillah dia sampai tempat stay tu lah. Okay, malam tu tidur. Dia sudah pukul 11 dia cakap dia tidur. Dia baca juga lah yang doa sebelum tidur tu. Tapi memang kalau rezekinya dia mau kena, Memang kena juga lah. Malam tu dia tidur, kawan sebelah bilik sudah tidur, memang tidur mati lah tu. Memang
Kalau tikus lompat di mukanya pun tidak dengar tuh. Tiba-tiba ada orang jalan di koridor tuh lah, koridor tuh jalan. Dia ingat kawannya pergi keluar kan, dia nampak juga macam ada orang, macam bukan orang. Dia tegur lah, kamu pergi tandas kah? Kalau kamu pergi aku mau ikut. Biarlah, tandas tuh di luar kan. Tapi memang satu jembatan apa semua lah. Enggak menjawab. Dia pun lain sudah. Tiba-tiba dia berdiri. Telinga pun kebas-kebas sudah. Ini apa ya? Dia tutup pintu. Terus tutup muka. Enggak udah tertidur sampai jam 1. Jam 1:30 begitu, dia tengok jam tangannya 1:30. Kenapa aku enggak boleh tidurnya? Situ sudah mula. Yang segala macam bunyi, yang segala macam bau. Aduh. Dia cerita memang dia nangis segala macam apa sudah, yang dia mau buka handphone, mau membaca, mau cari inilah apa ayat Quran apa semua kan, lobet. Baru kebetulan pulau tuh memang elektrik sampai jam 12. So jam 1:30 tuh dia layan apa yang dia ingat lah. Memang kalau boleh dia lompat dari tingkap tuh, aku rasa dia lompat. Tapi memang masa tingkap tuh ialah yang tingkap main buka tuh. Tiba-tiba terbuka. Tingkap tiba-tiba terbuka. Masa tingkap tuh terbuka, dia tengok sudah di atas loteng tuh dekat pokok kelapa tuh. Di situlah sudah dia stay. Itu pun enggak tahu apa sudah dia mau cakap. Apa yang dia nampak? Memang ada entiti lah. Ada entiti lah. Memang benda tuh dikasih nampak matanya sendiri. Masa tuh dia cakap mulut bergegar. Apa semua baca mau bismillah pun susah. Berat sudah. Memang dia nampak, memang pastilah dia nampak tuh. Memang pokok ujung rumah tuh pokok. Dia gantung-gantung lah. Jadi memang aku saja itulah yang dia tegur di. Mungkin dia salah tegur kali ini. Ada yang salah pantang dia anggap. Dia salah tegur, macam sepatutnya dia pun balik hari kedua tuh, tapi dia pergi lain sunset. Memang dia disuruh tinggal untuk melihat sendiri itu benda. Tapi aku rasa dia suka lah sudah sama itu. Mulai daripada itu sampai jam 2 pagi dia tidak boleh tidur. Benda tuh masih ada situ. Angin memang akan bertiup, bau tuh sentiasa ada. Dia layan sampai dia keringat tuh macam mandi sudah. Goreng. Memang mandi sudah lah. Di dalam dia macam apa tuh yang orang kalau tiba-tiba macam tercengang. Tercengang berkeringat apa semua. Itulah pengakhirannya dia layan sampai dia balik. Dia benda tu setiap malam dia mengacau sama dia lah. Tak, dia memang satu malam tu sajalah dia layan benda tu sampai azan subuh. Maknanya benda tu setiap macam dia tutup mata, dia nak mau tengok kan, habis tu dia buka, tak ada. Tapi bau tu masih ada lagi. Walaupun dia sudah jauh, tapi itulah pengajarannya kalau kita begitu kan, sesuatu kena hormat lah tempat orang. Kita pergi tempat baru, tak kira hutan ke kampung ke, lagi-lagi yang primitif punya golongan macam ni. Kau janganlah tegur dia punya apa tu kepercayaan orang tu. Kenapa ada lampu? Kenapa ada kelambu? Jadi itu memang salah satunya dia dikasih tunjuk jalan balik untuk lorong dia tu. Memang dia dibantulah sebab benda tu sudah suka sama dia. Itulah kawan aku ni perempuan. Jadi perempuan hati-hati sikit mulut. Perempuan patutlah. Jadi guys, itulah dia kisah seram daripada Abang Wan mengenai penunggu di sebuah pulau. Berdasarkan kisah daripada Abang Wan tersebut, saya dapat simpulkan apabila kita ke sesebuah kawasan ataupun ke suatu tempat, kita perlu hormat dan jaga adab. Jangan sesekali kita mempertikaikan apa yang orang kampung tersebut
buat. Mungkin itu ritual mereka, mungkin itu adat mereka, walaupun kita tidak kena dengan diri kita, tapi kita perlu hormat dengan apa yang mereka buat. Jadi mungkinlah pelancong tersebut dia buat teguran. Teguran tersebut tidak dapat diterima oleh orang kampung, jadi akhirnya dia diganggulah oleh entiti tersebut. Selain daripada itu, kita kena perbetulkan niat kita apabila datang ke sesebuah kawasan. Sekiranya niat kita baik untuk datang ke sesebuah kawasan, insya-Allah kita tidak akan diganggu. Selain daripada itu, kita mesti jaga solat, sentiasa berdoa, sentiasa berzikir, agar kita sentiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setakat itu saja video kita kali ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di video akan datang. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang loceng untuk update video-video yang terbaru. Jadi guys, kalau boleh jangan skip iklan untuk bantu membangunkan channel saya ini. Ali Bosku, Assalamualaikum.